Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel aku. Nama aku adalah Umairah. Kalau korang mencari channel yang bercerita tentang kisah-kisah jenayah, korang berada di channel yang betul. Sebab channel aku fokuskan kisah jenayah yang terjadi di luar negara. So, enjoy. Untuk video kali ni, dia lain sikit mana video yang aku biasa buat. Video ni aku akan bercerita tentang top 8 isteri yang telah membunuh suami mereka. And beberapa kes ni juga, cara diorang bunuh sangatlah kejam. So, kita akan start dengan kes yang pertama. Yang pertama iaitu Amy Archer Gilligan. Amy Archer Gilligan dia mempunyai sebuah rumah yang dia jadikan sebagai rumah tumpangan. And rumah tumpangan ni biasanya diduduki oleh warga tua dan juga orang sakit. Rumah yang terletak di Connecticut ni, mostly setiap orang yang duduk dekat sini akan mati, sama ada dia mati sebabkan tua ataupun sebabkan penyakit. Dan semasa orang yang tinggal di rumah tumpangan tu masih hidup, Amy dia meletakkan servis charge yang sangat mahal, iaitu sehingga $1,000, yang pada aku sangat-sangat mahal kot masa tu. Mana orang mampu. Kejadian ni berlaku di antara tahun 1911 sehingga 1916, iaitu sebanyak 48 orang telah meninggal sepanjang waktu rumah tumpangan ni beroperasi. Adik kepada salah seorang orang yang tinggal di rumah tumpangan tu, dia berasa pelik kenapa kadar kematian sangat tinggi dekat rumah tumpangan ni. So, dia meminta bantuan di satu tempat yang bernama Hartford Courant. Diorang bersama telah membuat siasatan lah sebab diorang rasa suspicious. Satu kedai yang menjual racun, dia confirm yang Amy membeli racun dari kedainya yang bernama arsenic dengan kuantiti yang banyak. The reason Amy bagi kenapa dia beli racun ni banyak-banyak, dia cakap dia nak bunuh tikus, yang memang asalnya memang tak logik langsung. Dengan ini, Amy telah ditahan kerana meracuni 5 orang termasuk suami dia. Dia juga disyakim telah membunuh 20 orang di rumah tumpangan itu. Tapi peguam Amy meyakinkan pendakwa untuk sabitkan Amy dengan satu kes pembunuhan sahaja, yang pada aku sangat tak adil. Pihak mahkamah still tak terima statement Amy. Dia masih lagi disabitkan dengan kesalahan membunuh dan telah dipenjarakan seumur hidup. Selepas tu, Amy telah dipindahkan ke satu hospital sakit jiwa pada tahun 1962 dan di situ dia telah meninggal pada usia 94 tahun. Sejarah hidup dan jenayah yang dilakukan Amy Archer Gilligan ni telah memberi inspirasi kepada satu pengarah filem, dan satu filem telah dibuat berdasarkan jenayah ni lah. Masuk yang kedua pula, iaitu seorang isteri yang bernama Evelyn Dick. Evelyn Dick terkenal dengan nama panggilan The Torso Killer, di mana pembunuhan yang dia lakukan ni antara pembunuhan yang terkejam yang dibuat di Kanada. Jenayah Evelyn diketahui apabila beberapa kanak-kanak diorang telah hiking di satu hutan ni di luar kawasan Hamilton, Ontario, Kanada. Masa diorang hiking tu, diorang terjumpa satu mayat badan manusia tanpa kepala, tanpa tangan dan tanpa kaki. Badan dijumpai milik seorang lelaki berusia 39 tahun bernama John Dick. John Dick ni bekerja sebagai seorang pelumba kereta dan juga pemandu bas. John ni dia telah berkahwin dengan Evelyn, iaitu kita punya inilah. Tempoh perkahwinan John Dick dan Evelyn, diorang ni masih baru lagi tau. Diorang baru berkahwin lebih kurang 6 bulan. Even though diorang ni tak adalah hubungan baik sangat, but still diorang berkahwin. Polis rasa laporan yang Evelyn bagi pada pihak polis masa dia lapor suami dia telah hilang ada yang tak kena tau. Sebab dalam laporan tu, Evelyn state yang suami dia ni hilang, and puncanya mafia try nak pukul suami dia, and suami dia ni try dera dia, and boyfriend dia protect dia. Macam tu. Story tu dia tak tally tau dengan bukti yang polis jumpa. So, Evelyn ditahan. Dia disabitkan dengan kesalahan membunuh, termasuklah ayah dia dan juga salah seorang boyfriend Evelyn. Perbicaraan kes pembunuhan Evelyn ni menjadi topik hangat media masa pada masa tu, disebabkan Evelyn ni mempunyai banyak affair dengan orang kaya dan orang berpengaruh, dan identiti orang-orang ni terdedah. Walaupun Evelyn ada connection dengan orang kaya dan orang berpengaruh, dia masih disabitkan kesalahan membunuh pada tahun 1964 dan dikenakan hukuman gantung. Ayah Evelyn pula disabitkan kesalahan kerana bersubahat di atas pembunuhan menantu dia, iaitu John Dick. Ayah Evelyn telah mengerat anggota badan menantu dia di basement rumah dia. Dia juga membakar anggota badan tu di tempat pembakar.
Bila pihak polis geledah rumah Evelyn, diorang pergi ke loteng. Di loteng tu diorang menjumpai satu mayat kanak-kanak yang telah dimumiakan, yang dibungkus di dalam simen. Pihak polis kenal pasti bahawa mayat kanak-kanak tu lah mayat anak John Dick sendiri. Semasa berlakunya perbicaraan untuk pembunuhan anak John Dick ni, Evelyn ni aku sangat marah sebab dia telah membuat hubungan seksual dengan lebih 150 orang lelaki termasuk anak hakim, anak hakim yang handle kes dia. Evelyn sepatutnya dihukum penjara seumur hidup, tapi dia dipenjarakan selama 11 tahun sahaja dan telah dibebaskan pada 1958. Selepas dibebaskan, Evelyn telah menghilangkan diri dan tak ada langsung kabar berita pasal dia. Kisah hidup Evelyn ni juga telah dibukukan dan juga dibuat di dalam musical. Isteri yang ketiga pula bernama Mary Elizabeth Wilson. Di antara tahun 1955 sampai 1957, Mary telah berkahwin sebanyak 4 kali dan telah diberi gelaran Mary Widow of Windy Nook. Beberapa perkahwinan dia cuma dapat bertahan selama beberapa minggu, tapi ia mencukupi untuk dia mendapat hak harta suami dia yang telah mati. Pattern untuk setiap perkahwinan dia ni hampir sama. Bila dia kahwin dan suami dia mati, dia akan dapat harta suami dia. Public dia mula rasa curiga dengan Mary sebab every time suami dia ni mati, Mary ni digambarkan macam seperti seorang janda yang gembira bila suami dia mati. Apa yang menimbulkan syak wasangkanya adalah bila di salah satu resepsi perkahwinan Mary, kawan Mary bertanya pada Mary apa yang diorang nak buat dengan lebihan makanan yang tak habis ni. And Mary berkata simpan untuk majlis perkuburan nanti. Disebabkan tindakan ni, polis terus menahan Mary. Polis menjumpai racun di dalam badan suami Mary. Mary disabitkan kesalahan membunuh untuk 2 orang suami dia and dikenakan hukuman mati pada tahun 1958. Mary berkemungkinan menjadi wanita terakhir yang dihukum gantung sampai mati di England, tapi hukuman tu telah ditukar kepada penjara seumur hidup. Mary telah meninggal dunia 4 tahun selepas tu, iaitu pada tahun 1963 pada usia 70 tahun. Kita masuk isteri yang keempat pula, iaitu Betty Lubitz. Betty Lubitz ni dia telah berkahwin sebanyak 5 kali. Beberapa suami dia menerima nasib malang bila mana Betty ni telah tembak dan bunuh diorang. Betty telah menembak suami kedua dia tapi tak bunuh, so diorang cerai. But suami keempat dan kelima Betty menerima nasib yang kurang baik di mana mereka ni ditembak dan dibunuh oleh Betty. Pada Ogos 1983, Betty telah melaporkan bahawa suami dia telah hilang, iaitu seorang pesara bomba yang bernama Jimmy Donby. Polis melakukan pencarian dan diorang menjumpai bot Jimmy di satu tasik berdekatan, dan bila diorang cek dalam bot tu tak ada Jimmy, polis assume yang Jimmy ni telah mati lemas. Tapi benda tu tak kekal lama bila anak lelaki Betty pergi ke balai polis dan membuat pengakuan. Di situ dia mengaku bahawa dia menolong ibu dia menanam mayat ayah tiri dia. Pihak polis menggeledah rumah Betty dan diorang menjumpai mayat Jimmy Dunn yang dibungkus di dalam plastik di dalam perigi. Tetapi polis juga menjumpai mayat suami keempat Betty, iaitu Doyle Wayne Barker, yang ditanam di bawah bilik stor di bahagian halaman belakang rumah Betty. Polis menjumpai bahawa kedua-dua suami Betty ni telah ditembak beberapa kali di bahagian belakang kepala mereka. Polis percaya yang Betty membunuh suami kelima dia kerana insurans, tapi Betty dia menafikan tuduhan tersebut dan menuduh anak lelaki dia yang membunuh suami dia. Betty berkata yang anak lelaki dia ni telah bergaduh dengan Jimmy dan telah membunuh Jimmy disebabkan rasa marah. Dan Betty terpaksa menanam mayat suami dia untuk melindungi anak dia yang pada ketika tu dalam tempoh probation kerana ditangkap mencuri. Anak-anak Betty memberi kenyataan di mahkamah yang diorang menolong mak diorang ni untuk menanam ayah-ayah diorang. Lepas hukuman dijatuhkan, peguam Betty diargue yang Betty ni dia pernah didera secara seksual semasa Betty membesar. Dia juga menuduh suami Betty ni mendera dia juga. Peguam Betty meminta bantuan seorang menteri Texas yang pada ketika itu adalah George W. Bush. Kalau korang pernah dengar lah pasal dia. George ni dia menolak permintaan peguam Betty ni, so hukuman Betty tak dapat dikurangkan. Hukuman mati tu diteruskan juga.